Okey, sekarang kita masuk aplikasi tekanan cecair dalam kehidupan. Jadi saya akan terangkan ada 4 aplikasi di sini. Okey, yang pertama kedudukan tangki air di rumah. Yang kedua kedudukan cecair intravena. Yang ketiga pembinaan empangan dan yang keempat penggunaan sifon. Okey, kita lihat pertama kedudukan tangki air di rumah. Okey, tangki air di rumah selalunya akan diletakkan di tempat yang paling tinggi. Okey, sama ada di atas loteng di atap ini ataupun ada setengah orang dia akan bina satu tangki air di luar yang lebih tinggi. Okey, yang lebih tinggi. Okey, ada orang bina yang tangki air di luar yang lebih tinggi lah. Okey, jadi kenapa kita perlu letak tangki air pada kawasan tempat yang tinggi? Okey, kita dah belajar tekanan dalam cecair P sama dengan rho G H. Jadi apabila ketinggian meningkat, tekanan juga akan meningkat. Jadi bila tekanan meningkat, laju air yang keluar adalah tinggi. Jadi untuk bila tekanan tinggi, air yang keluar melalui pili ini adalah laju. Okey, jadi perbezaan ketinggian aras air dalam tangki dengan pili akan menghasilkan tekanan yang tinggi pada pili air. Jadi membolehkan air keluar dengan laju. Jadi kalau untuk rumah rumah apartmen. Okey, rumah apartmen selalunya tangki air akan berada di tingkat yang paling atas. Okey, di atas tingkat yang paling atas. Jadi kalau ada 16 tingkat, tangki air akan berada di atas tingkat yang ke-16 selalunya pada bumbung lah. Jadi rumah yang pada tingkat atas, tingkat 16, 15, 14, okey, rumah yang bahagian atas ini tekanan air adalah rendah. Okey, tekanan air adalah rendah dan rumah yang di bahagian bawah tekanan air adalah tinggi. Jadi tekanan air yang tinggi, rumah yang mempunyai tekanan air yang tinggi akan mendapat air yang laju. Okey, itu itulah aplikasi tekanan air dalam kedudukan tangki air di rumah. Jadi kalau katakan kedudukan tangki ini menyebabkan air kita perlahan, kita boleh tinggikan kedudukan tangki air. Jadi kalau rumah kebanyakan di Kelang Patat ini rumah teres, kalau rumah teres tak bolehlah nak bina tangki air di luar. Jadi selalunya tangki air akan berada di atas di dalam atap, di bawah atap. Okey, pada atas sekali ni. Okey, itu yang berkenaan dengan kedudukan tangki. Okey, yang kedua adalah kedudukan cecair intravena. Jadi bila nak masukkan air ke dalam badan pesakit, kita akan gunakan satu tiang yang lebih tinggi daripada pesakit dan digantung. Okey, dia mesti gantung pada kedudukan yang tinggi. Jadi bila ada perbezaan tekanan, ini kedudukan beg cecair dan ini kedudukan air sepatutnya keluar. Jadi di sini ada perbezaan tekanan. Jadi bila ada perbezaan tekanan, okey, cecair intravena ini akan ditolak masuk ke dalam badan pesakit. Okey, kita lihat beg cecair intravena diletakkan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada badan pesakit. Okey, tekanan yang terhasil daripada perbezaan ketinggian turus cecair menolak cecair intravena masuk ke dalam badan pesakit. Okey, kadar pengaliran bergantung kepada kedudukan beg cecair. Okey, dan juga dikawal oleh pelaras. Ada pelaras yang akan kawal dan juga bergantung kepada kedudukan beg ni. Kalau rendah cecair yang mengalir pun perlahan. Jadi kalau tinggi, kedudukan cecair yang mengalir akan mengalir dengan lebih laju. Jadi kalau kita nak kurangkan, kita boleh guna pelaras. Okey, jadi untuk nota yang ini, yang tadi kedudukan ni, untuk aplikasi ni saya nak kamu salin. Okey, salin nota dalam buku. Okey, yang ketiga adalah pembinaan empangan. Sebab kita tahu bahawa semakin dalam, semakin bertambah kedalaman, tekanan akan meningkat. Jadi bila jadi tekanan di bawah ini tinggi. Jadi tekanan yang bertindak ke atas empangan di bahagian dasar lebih tinggi daripada tekanan yang bertindak di bahagian atas empangan. Okey. Okey, sini disebabkan tekanan air bertambah apabila kedalaman bertambah. Okey, di dinding empangan dibina bentuk yang lebar di bahagian dasar empangan. Jadi di sini tekanan rendah, okey, di sini tekanan tinggi.
Jadi di bawah ni tekanan tinggi, untuk menampung tekanan yang tinggi, empangan dibina besar di bawah lebih besar daripada di bahagian atas untuk menahan tekanan tinggi di bahagian bawah. Okey. Jadi bahagian dasar empangan yang lebar mampu menahan tekanan air yang tinggi. Okey. Empis air berada pada kedudukan yang rendah supaya tekanan air yang tinggi boleh menghasilkan aliran air yang deras untuk memutarkan turbin. Jadi kita letakkan ini penjana. Okey, laluan untuk menjana. Okey, laluan air ke arah turbin. Okey, bila turbin berputar, penjana akan menghasilkan tenaga elektrik. Jadi bila kita tahu tekanan air di sini tinggi, laju air juga akan tinggi. Jadi air yang bergerak bila kita letakkan laluan di bawah ini, jadi air yang berlalu di kawasan sini adalah tinggi. Jadi bila air yang laju mengalir akan memutarkan turbin dengan laju dan penjana akan menghasilkan tenaga elektrik dengan lebih banyak. Okey. Jadi ini adalah kita aplikasikan konsep tekanan dalam pembinaan empangan. Seterusnya adalah penggunaan sifon. Okey. Okey, sifon digunakan untuk memindahkan air dari kawasan tinggi ke kawasan yang rendah. Jadi apa yang kita buat, kamu juga dah pernah belajar masa menengah rendah. Jadi okey, bila kita ada salur, okey, kita ada katakan wire ataupun sifon lah. Okey, kita sifon. Satu hujung kita letak dalam bekas air yang pada kedudukan tinggi dan satu lagi kita letak pada kedudukan yang lebih rendah. Okey, jadi kita mesti bina, okey, kita mesti hasilkan tekanan yang tinggi di tekanan yang tinggi di sini. Okey, ini tekanan tinggi, ini tekanan rendah. Ini tekanan rendah. Jadi atmosfera akan menolak air dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Jadi bagaimana nak hasilkan? Adakah kalau kita letak sifon macam tu air akan keluar? Tak boleh. Okey, untuk memastikan air keluar, di dalam sifon ini mesti dipenuhi dengan air. Jadi cara yang pertama, letak sifon hujung A di dalam akuarium, hujung belah D di dalam baldi, kemudian kamu sedut. Okey, sedut sehingga air keluar di sini. Okey, ataupun cara yang kedua, isikan sifon ini penuh dengan air. Okey, mesti penuh dengan air. Tutup bahagian A, tutup bahagian D. Okey, bahagian A dicelupkan dalam akuarium, baru kita lepaskan tangan dan selepas itulah baru dibuka hujung sebelah D dan air akan keluar. Ataupun yang ketiga, okey, kalau tak nak isi air boleh. Okey, sifon ini direndamkan ke dalam akuarium sepenuhnya sehingga sifon ini dipenuhi dengan air. Kita boleh rendamkan sehingga dia dipenuhi dengan air. Barulah tutup bahagian D yang asalnya semua dalam ni, A di sini, D juga dalam ni. Dia dah dipenuhi semua dengan air, tutup hujung D, bawa keluar D, keluar dan air akan keluar lah. Okey, kalau di sekolah saya yang lama ada satu tangki, disediakan satu tangki. Okey, ada tangki tapi tak ada tangki ni sebenarnya pilih dirosak. Jadi macam mana kita nak keluarkan air? Jadi di situ kita letakkan satu wayar getah. Okey, satu wayar getah dan wayar getah ini diisi sepenuhnya dengan air dan ini tangki sifon sifon ataupun wayar getah ini kita isi dengan air dan sepenuhnya dan kedua-dua hujung dimasukkan ke dalam tangki. Jadi akan jadi macam ni. Okey, dua-dua masuk dalam tangki. Jadi bila nak guna, kita tarik satu hujung, tarik satu hujung bawa keluar dan air akan keluar. Bila tak nak guna, kita letak balik ke dalam sini. Okey, itu yang sekolah lama saya guna tapi bukan semua orang guna ni. Okey, ini digunakan oleh tukang kebun untuk menyiram pokok. Jadi ini sebenarnya tadahan. Okey, tadahan kita tadah sekolah lama saya menadah air hujan. Kita ada air hujan untuk menyiram pokok. Jadi disebabkan pili ni rosak. Jadi inilah inovasi yang kita guna, aplikasi tekanan ni. Jadi sambungkan macam ni. Jadi kalau cikgu saya nak basuh tangan pun, cikgu nak basuh tangan, guna saja. Kita tarik wayar sebelah sini keluar, air akan keluar. Tak nak guna, masukkan semula wayar ke dalam sini. Jadi air tak keluar, tak membazir. Okey.
Jadi inilah, okey. Kamu boleh bacalah dan salin yang ini. Okey. Okey, jadi itu sahaja untuk aplikasi.